الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kitab Matan Al-Ajrumiyah Al-Jurumiyah karangan Syekh Ahmad Hasan Haji rahimahullahu taala. Baik, kita akan sambung lagi perbahasan kita insya-Allah daripada perbahasan baru, tajuk baru, iaitu berkenaan tentang zonantu wa akhwatuha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa amma zonantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada wal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Ni tengok. Adapun bermula zonantu wa akhwatuha. Zonantu kita panggil, zona pun kita panggil. Fa innaha, maka sesungguhnya nya tu kembali pada zonantu wa akhwatuha. Ha tu rujuk pada zonantu wa akhwatuha. Maka sesungguh zonantu wa akhwatuha tu tansibul mubtada wal khabara. Menasab ia zonantu wa akhwatuha tu menasab akan mubtada dan khabar. Dia menasabkan akan mubtada dan khabar. Tengok. Sebab apa dia menasabkan mubtada dan khabar? Ala annahuma maf'ulani laha. Ala annahuma maf'ulani laha. Ala tu dia panggil ala ta'liliyah dengan makna li ajli. Jadi ala ni macam ni kan dalam kitab tu. Ha. Ala ni dengan makna li ajli. Li ajli ni dengan makna kerana. Ala ta'liliyah. Li ajli ni dengan makna kerana. Ala ni kalau bahasa Arab dia panggil ala lamun ala ta'lili. Ala ta'lil dia panggil. Ala lil ta'lil.
Taklil ni kerana, sebab. Kerana kita terjemah. Dia panggil ala di sini ke mana li ajli. Maka ala tu dengan ala taklil. Ala taklil, ala taklil yang mana kerana. Dengan mana kerana. Baik. Sebab apa boleh menasabkan zona wa akhwatuha tadi akan mubtada dan khabar? Ala kerana, bukan ala mana atas. Kalau kita belajar bahasa Arab, kalau belajar ala ni kita terjemah atas, sebenarnya bukan atas, ala ada banyak makna. Kalau ala dengan mana atas, dengan mana isti'la, tinggi. Tapi ala di sini dengan mana li ta'lil, dengan mana kerana. Kerana annahuma, kerana kaunihima maf'ulanilah. Kerana keadaan kedua-duanya. Dia kena takdir lagi tu. Ajar Rana. Annahuma dengan mana? Li ajali. Annahuma ini li ajli kaunihima. Kena takdir. Kaunihima maf'ulanilah. Kerana keadaan kedua-duanya. Hima tu rujuk pada mubtada dan khabar. Jaga domain. Kat ini mubtada dan khabar. Rujuk domain situ. Kerana keadaan dia tak ada annahuma tu tak adalah sebab dia takdir dia dia takwil. Li ajli annahuma li ajli kaunihima. Kerana keadaannya, keadaan kedua-duanya, iaitu mubtada dan khabar tu. Maf'ulani laha, jadi maf'ul kedua-duanya baginya. Ha tu rujuk mana? Ha tu rujuk pada zonantu wa akhwatuha. Ha ni rujuk pada zonantu. Tak tulis tak apa, zonantu ni lah. Zonantu akhwatuha lah. Baik. Jadi zonantu dengan saudara zonantu tu dikatakan dia tu menasab akan mubtada dan khabar. Sebab apa dia menasabkan akan mubtada dan khabar? Kalau orang tanya. Kerana keadaan mubtada dan khabar tadi tu jadi maf'ul kedua-duanya bagi zonantu. Dia tu jadi maf'ul. Mubtada dan khabar tu dia jadi maf'ul kedua-dua tu bagi zonantu. Tengok. Contoh lagu mana? Contoh kita ambil satu contoh. Contoh dia lagu mana? Zonantu. Zaidan qa'iman. Sangka oleh aku Zaid akan Zaid itu. Sangka apa? Berdiri. Dia terjemah gini kat ini. Kalau bahasa pondok. Bukan bahasa pondok, bahasa dalam kaedah gini. Zonan tu, sangka oleh aku. Sangka apa? Sangka akan Zaid tu. Sangka apa kat Zaid tu? Akan berdiri. Sebab tu ada dua akan. Sebab apa dia jadi dua, dia jadi
Mubtada ni. Zaidan tu mubtada. Qaimannya khabar. Maka keadaan mubtada dan khabar itu dia jadi maf'ul kedua-duanya bagi zonan tu. Tu nampak tak? Kalau nak i'rab macam mana i'rab? Kalau i'rab zonan tu fi'lun wa fa'ilun. Sebab tu kan fa'il. Zaidan tu maf'ul yang pertama, qa'iman tu maf'ul yang kedua. Itu nanti kita bahas nantilah. Masalah i'rab tu nanti dulu. Tu. Dia berbeza dengan kana wa akhwatuha dengan inna wa akhwatuha. Kalau kana wa akhwatuha, dia merafa' isim menasab khabar. Kalau inna wa akhwatuha, dia menasab isim dan merafa' khabar. Kalau zanantu wa akhwatuha, dia tu nak i'rab jadi apa? Dia tu menasabkan akan mubtada dan khabar. Zanantu menasabkan akan mubtada dan khabar kerana mubtada dan khabar itu kedua-duanya jadi maf'ul pada kata zanantu. Zaidan dengan qaiman ni nampak ni. Zaidan dengan qaiman ni dia ni jadi maf'ul kedua-duanya bagi zanantu. Tu. Ni tak ada payah ni. Ni tak ada payah. Mudah sikit je ni. Cuma hukum je lah. Ni hukum nak cerita hukum i'rab je. Nanti akan datang kita bagi misal lain lah. Tengok. Dia kalau dibagikan tu sebenarnya ada dua. Nanti kita halusi sikit Dia kalau ikutkan zonan tu wa akhwatuha tu bab ni dia ada dua jenis. Satu af'alul qulub. Tapi ni panjang. Satu lagi af'al muqarabah. Itu tak mau sebutlah, panjang. Itu af'alut tasyir. Apa kita ambil yang basic dulu. Itu akan datang kita bahas lah dalam kitab-kitab yang besar. Baik. Ustaz, zonantu isim dona, Zaidan mubtada, qaiman mubtada khabar ataupun khabar je? Khabar. Khabar sahaja, okey. Dia nanti kita i'rab nanti. Kalau dia i'rab dia gini. Zonantu tu dia panggil fi'il dan fa'il. Zaidan tu maf'ul yang pertama, maf'ulun awwalun. Kemudian qaiman tu maf'ulun sanin. Dia tak cakap mubtada khabar lah. Dia nak cerita kata mubtada khabar tu jadi maf'ul yang kedua-dua. Nama dia tu jadi maf'ul. Dia tak bagi mubtada khabar lah. Kalau bagi mubtada khabar dia dah jadi hukum mubtada khabar lah. Macam baru ni lah. Contoh kita kata kana akhwatuha. Isim kana kita tak bagi mubtada dah. Cuma khabar kana tu kita bagi khabar lah. Sebab apa? Sebab dia jadi khabar bagi kana. Tapi mubtada tu tak ada sebut dah. Adapun di sini mubtada khabar tu tak sebut dah. Dia sebut dengan dua maf'ul. Dia sebut dengan dua maf'ul. Baik. Kita pergi lagi tengok. Wahia zonantu. Tu. Dan bermula ia zonantu akhwatuha tu. Lafaz mana?
Iaitu zonantu. Lafaz zonantu sendiri. Hai. Wa hasibtu. Dia makna lebih kurang sama. Eh? Wa hasibtu. Hasib pun sangka juga. Zona pun sangka. Hai. Wa khiltu. Semua dengan mana sangka. Sebab dia zona ni, dia punya saudara dia semua ni dengan mana sangka. Sangka. Hasib tu, khil tu sama. Cuma dia nak tahu nak penggunaannya tu waktu kita nak gunakan ayat. Itu sahaja. Tengok Tapi depan-depan tu ada makna lain. Bukan nak sangka juga. Ada dengan makna yakin. Eh? Baik. Yang kedua apa? Okey, saya badam Yang kedua, hasib tu. Contohnya lah. Hasib tu. Dia ada buat contoh tak? Ha. Hasib tu. Kalau ada setengah tu syair tu. Hasib tu. Bakron sadiqan. Hasib tu bakron sadiqan. Sadiq ke siddiq. Siddiqan. Dan sadiq, siddiq. Tu. Itu maksud hasib tu. Hasib tu. Sangka oleh aku bakar itu seorang yang benar. Sangka oleh aku akan bakar itu akan orang yang benar. Siddiq ini orang yang benar. Sangka oleh aku akan bakar itu akan seorang yang benar. Nampak tak? Ada dua akan. Bila ada dua akan tu menunjuk kata maf'ul. Ada orang dia panggil maf'ul. Kalau kita pondok dia terjemah akan tu maksudnya maf'ul. Baik, satu, dua lah. Yang ketiga, khil tu. Khil tu al-hilala laihan. Laih. Nyata ke apa? Hmm. Al-hilal.
Anak bulan lah. Al-khiltul hilala laihan. Laihan. Hmm. Apa laihan lah? Sekejap Ingat mana? Laih. Laha. Yaluhu. Law. Ya Tengok kamus sekejap. Laih. Hmm. Yang depek. Lahun. Yang lebar. Sangkalah oleh aku akan anak bulan itu akan lebar. Tu Yang sempit. Laha. Yaluhu. Sangka oleh aku akan anak bulan itu ha, kurang lebar. Maksudnya sempit. Kurang lebar pun panggil juga. Ada sini. Nyata, sorry. Laha yaluhu lauhan. Bersinar, berkelip. Jadi kita nak terjemah apa? Sini. Sangkalah oleh aku akan anak bulan itu. Sangka apa? Akan nyata ia. Ataupun akan berkelip. Ataupun bulan tak main berkelip. Akan bersinar ia. Akan zohir ia. Akan nyata ia. Anak bulan ni maksud nyata lah. Tulis zohir. Jadi kita terjemah laihan tu nyata ataupun zohir. Tulis itu. Habis. Kamu tak kat kamus. Kamu ni selalu tengok. Kena selalu tengok. Jelas boleh Ustaz. Jelas pun boleh. Nyata pun boleh. Zohir pun boleh. Saya kita nampak anak bulan Ya, jelas. kamu ni kena ajar selalu pergi tengok baru tahu. Kena cepat. Kita jangan ajar pakai Google. Zaman dulu ni kalau Google ni dia lemah kita punya pemikiran tu nak dia cepat. Dia susah. Kalau kita tengok kamu ni kita reti lah tengok kamu ni Belik-belik boleh tahu. Habis. Khiltu. Khiltul hilala laihan. Sangkalah oleh aku akan anak bulan itu jelas ia, nyata ia, terang ia. Habis. Wa za'amtu. Za'amtu masuk lain. Ni masuk lain lah. Lebih kurang juga. Za'amtu dia ada banyak makna.
i'taqadtu au syakaktu au zanantu. Sangka aku, tapi dengan mana i'tiqad pun boleh, syak pun boleh, zon pun boleh. Za'amtu ni dia ada makna 3. Tapi kena tengok pada ayat dulu. Tengok contoh dulu. Za'amtu Zaidan sadiqan. Za'amtu. Za'amtu Zaidan sadiqan. Jadi za'amtu ni ada makna 3 makna. Kalau sebut dalam kitab Syah bin Najjar, dia kata apa? Dia kata za'amtu ni ada 3 makna. I'taqad tu boleh. Ataupun syakak tu. Ataupun zonan tu. Ikut terjemah macam mana tengok. Kalau kita terjemah zanan tu, za'am tu mana i'taqad tu. I'tiqad oleh aku akan Zaid itu akan orang yang benar. Boleh juga. Syakak tu. Syak oleh aku akan Zaid itu orang yang benar. Boleh juga. Syak. Bila sebut syak 50-50. Kalau i'tiqad tu dengan mana 100%. Zonan tu. Sangka oleh aku akan Zaid tu akan orang yang benar. Jadi ketiga-tiga ni boleh maksud sama. Bukan maksud maksudnya boleh digunakan terjemahan. Terjemahan tu boleh digunakan. Kemudian ini masuk lain dah. Ini memberi faedah pula yang kelima. Ni saya padam boleh? Dah habis tulis dah? Saya nak padam. Dah Ustaz. Ajar Faridah habis tulis dah? Ya, saya dah habis Ustaz. Okey. Dia punya i'rab sama. Nanti i'rab ni saya i'rab I'rab ni semua sama. Cuma dia punya terjemah lain. Ra'aitu. Ra'aitu ni jangan tengok pada tengok melihat tu bukan Ayolah. Ra'a ni banyak makna. Mimpi ada, melihat ada. Ra'aitu bukan dengan mana bimana la absar tu. Bukan melihat tengok tidak. Eh? Ha. Dia absar tu itu makna melihat dengan mata kepala. Itu muta'alli satu maf'ul ajarana. Kalau kita terjemah ra'aitu Zaidan, melihat oleh aku akan Zaid. Itu ra'a di situ tu dengan mana dia ta'diyah pada satu maf'ul yang bukan dua maf'ul. Dia bukan akhwat bagi ra'aitu bagi zona wa akhwatuha bukan. Dia kena tengok ayat. Baik, contoh nak buat ayat apa ni? Kalau yang dalam surah Yusuf tu kan, itu Ra'aitu ahada kaukaban. Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Tu Kaukaban ra'a tu wasyamsi. dengan mana mimpi. Melihat bukan melihat dengan mata kepala. Itu dia Maknanya maf'ul ni- tu maf'ul tu. Akhwat bagi zona. Dia bukan akhwat zana lah, bukan.
Yang akhwat Zona tu. Akhwat Zana juga. Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Kaukaban tu maf'ul kedua. Wasyamsa wal qamara. Ha? Dia sambung dia dia macam ni. Idh qala Yusufu li abihi ra'ai ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara. Syamsa wal qamara. Ra'aituhu Itu dah atah tu. Dia dah atah benda tu. Maksudnya dia semua wasyamsa. Dia cakap wasyamsu, dia kata wasyamsa. Maf'ul lagi tu. Maf'ul pada kata kaukaban. Dia kalau Al-Quran ni, kalau dia nak mahir i'rab, dia kena tahu kenapa dia baca badan atas. Tu kena mahir dulu. Kami mengaji dulu, bila dah habis i'rab biasa ni, last kali i'rab Quran dengan i'rab syair. Kalau boleh i'rab syair dengan Quran, tak ada apa dah. Tok Guru kata, kalau boleh i'rab syair dengan i'rab Quran tu, maksudnya peringkat tu dia dah boleh dah sampai dah pergi nak buka pondok tu boleh lah. Macam tu lah kata dia. Ibaratnya kalau orang kalau boleh i'rab syair dengan halusi lah, bukan i'rab maf'ul tu kan. I'rab dengan takdir sekali tu semua ajar warna. Kalau i'rab betul-betul cukup semua, maksudnya orang tu tok kata dia boleh jadi tok guru lah. Maksudnya ibaratnya dia boleh buka pondok lah. Bukan senang sebab dia i'rab Quran dengan i'rab hadis, i'rab syair tu payah. Yang Quran tu ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara. Itu maf'ul yang kedua tu. Ra'aitu ahada asyara. Betul ke tak? Ra'aitu. So Ustaz, Ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa ahada. Ra'aitu ahada asyara. 11. 11 apa? Kaukaban disebut akan bintang. Tapi Ustaz, bila diterjemah, dia kata, aku melihat 11 bintang kan, dan matahari dan bulan sujud padaku. Dia terjemah, yalah, dia bukan terjemah secara, bukan kaedah. Sebab tu bahasa kita, tempat kita, dia terjemah secara umum je. Betul lah aku melihat akan 11. Tapi melihat aku akan 11. 11 apa? Akan bintang. Itu dua maf'ul tu. Bukan melihat. Sungguh melihat dalam mimpi. Betul tak? Bukan melihat dalam abasar tu. Tapi dah ayat ni, ra'aitu tu masih aku melihat jugalah. Bukan aku menyangka kan. Aku melihat lah. Tak kisahlah dia sambil mimpi ke apa kan. Tak. Betul kan Ustaz? Aku melihat. Aku telah melihat. oleh aku. Tapi melihat bukan melihat dengan mata kepala. Okey, faham. Bukan dengan fisik. Dia tak faham melihat tu ada banyak makna. Melihat dengan mata kepala, melihat dengan mata kepala, itu dengan mana absar tu. Sebab ni di sini tengok ni, kitab kita. Dia kata ra'aitu. Ra'a ni ada banyak makna, yakin mana? Yakin oleh aku. Akan ada 11 bintang. Banyak makna. Sebab tu kena tahu tafsir Quran. Bukan tafsir Quran yang kita pegang yang tadabbur tu bukan. Itu kan tafsir Quran Jawarana. Itu terjemahan Quran. Kalau tengok tafsir Quran, kalau tengok tafsir Nurul Ihsan, tafsir Pimpinan Ar-Rahman, itu yang Jawi lah. Kalau Arab tu banyak tafsir jalan lain. Biasa saya pegang tafsir jalan lain lah. Kalau nak mengajar tu, saya mengajar tafsir jalan lain. Tafsir Ibnu Katsir. Tengok situ. Tapi Ibnu Katsir pun ada terjemahan, tapi terjemahan ni pun tak berapa tepat semacam dalam kitab tafsir yang Arab punya. Kata guru, dia tengok tu dia dah banyak lari. Sebab banyakkan orang-orang belah Indonesia terjemah. Dia terjemah tu cara macam terlalu simple lah. Baik, habis. Tafsir Qurtubi okey tak Ustaz? Tafsir Qurtubi lagi bagus. Tapi dia Arab lah. Tafsir Qurtubi tu banyak yang saya dapat. Dia tafsir Qurtubi ni dia belah pada fiqh. Tafsir untuk belah fiqh. Tafsir Qurtubi ni dia tafsirkan tafsiran untuk belah fiqh. Kalau tafsir Jalalain ni dia banyak sirah sikit-sikit, lepas tu dia banyak i'rab dengan kaedah nahwu sorab.
Kalau tafsir Khazin, tu lebih pada sirah. Kebanyakan semua sirah. Dia tafsir pun ada banyak. Ada setengah tafsir, contoh tafsir Zamakhsyari, itu dia berat pada balaghah. Setiap tafsir itu berbeza. Ada setengah tafsir itu tafsir Baydawi. Kalau tafsir Baydawi, dia berat kepada qiraat. Itu semua ada tu. Lepas tu nak ngaji tafsir bukan senang. Kalau kata tafsir senang, kalau mengajar tafsir itu lain. Itu banyak dia nak cerita sirah. Kalau betul-betul tafsir tu, dia tengok tafsir Baydawi untuk apa. Tafsir Baydawi dia lebih kepada qiraat. Tafsir Qurtubi dia lebih pada fiqh, hukum fiqh. Kalau tafsir Nasafi, itu lebih pada tauhid. Ada. Tafsir Nasafi. Kalau kat pondok tu belajar, Nasafi, Jalalain. Qurtubi tak belajar. Qurtubi tu banyak. Kalau nak belajar tafsir Qurtubi tu, mau duduk pondok 20 tahun. Betul sungguh. Tafsir Khazin pun, saya duduk 1 juzuk pun 3 tahun tak habis. Tafsir Khazin. Itu 4 juzuk. Kalau Qurtubi, kat rumah saya tu, 10 jilid. Jadi Tok Guru buat rujukan, dia takkan mengajar. Kalau mengajar tafsir Qurtubi tu, dia belajar tiap hari pun 10 juzuk tu mungkin lebih kurang 20 tahun, 25 tahun lah. Lama nak habis. Tafsir Qurtubi banyak. Tapi bagus dia punya faedah tu banyak, fawaid dia banyak dalam tu. Kat rumah saya semua ada tafsir. Tafsir Nasafi, tafsir Jalalain, apa tu, tafsir macam banyak tafsir lah. Tabari, Fakhruddin Ar-Razi. Ni tujuan kita belajar nahwu ni untuk ni nak faham tafsir. Nak kena tahu tafsir tu, kena tahu ilmu nahwu kena kuat. Kalau ilmu nahwu kita tak kuat, kita tak boleh nak tafsir Quran. Tu dia macam kaedah. Baik. Ra'ai itu contoh lagu mana? Ra'ai itu misalnya Saya ada satu contoh. Ra'aitu tafla syuja'an. Tafla. Tafla. Saya melihat lam alif. Tafla. Lam je. Bukan lam alif. Lam. Ra'aitu tafla. Macam ni je, betul tak? Ya. Tifla, budak-budak. Okey. Bukan Tifla. Tifla. Tifla, betul. Kanak-kanak. Saya tengok apa baris di bawah sabdu tu, baris bawah. Tifla, bukan tafla. Tifla ni kanak-kanak. Atau apa saya ambil contoh tu Anjarana. Tafla tu saya kata asal tifla tu. Ra'aitu tifla. Satu lagi? Syuja'an. Okey, tahu dah. Budak berani. Ra'aitu tifla. Moleknya tifla kot. Alif lam kan? Alif lam. Itulah. Tak, sebab kalau tak alif lam tak kena. Sebab ra'aitu dia kena tiflan. Kalau tifla, alif lam kena ada. Dia kena ada alif lam. Kalau nakirah tak boleh kena makrifah. Saya kena timbang dulu kalau orang cakap tu tengok. Ketimbang kod nahu betul tak dia cakap. Walaupun saya tak ada buku tapi saya boleh tahu. Sebab dia dah rasa nak cakap tifla tak boleh kena ada alif lam. Dia jadi gitu. Kalau nahu kita jadi macam tu. Kalau kita dah biasa jadi macam tu. Kerana orang cakap pun terasa kita parti salah ni. Contoh buku anak saya semalam. Anak saya bahasa Arab lah. Tapi kita kan apa sekolah punya kan. Dia punya tu rumah saya tanyalah saya ni dia budak sekarang dah ada 2 pun dia punya bahasa Arab. Bukanlah dia punya vocab lah tinggi kan.
Tapi saya cakap dia, ni kalau dia segi nahu tak kena ni, baris bawah ni. Dia jadi maf'ul, dia cakap baris arja. Saya boleh kritik lah, buku yang diorang buat tu saya boleh kritik. Tapi bukan kita apa. Maksudnya ada dalil lah. Nah, dia tak boleh cakap macam ni. Tapi tak adalah saya pergi dekat cikgu tu lah. Cikgu ni tak adalah. Mana orang yang buat buku tu lah. Sebenarnya tujuan dia untuk budak-budak ni untuk vocab. Kalau nahu tu memang banyak salah kalau tengok tu. Dia baca. Saya tengok sikit. Ada 3 salah ni cakap Omar dia. Macam mana tahu? Saya tahulah dia punya baris tu salah. Lepas tu dari segi uslub dia, susunan pun tak betul. Kan susunan macam ni, saya cakap. Saya cakap kalau hakikat dia begitu. Tapi yalah, budak dia dah jadi 2 je nak perbagaikan vocab saja kan. Tapi kalau budak-budak universiti tulis macam tu memang saya dah pangkah dah. Sebab dia tak betul dengan kaedah nahu. Ra'aitu tifla syuja'an. Syuja'an betul. Dia datang dengan isi nakirah. Sebab apa? Sebab apa dia datang dengan isi nakirah? Sebab dia asalnya khubar. Al-aslu fil khabari nakiratun. Wal aslu fil mubtada'i ma'rifatun. Nampak tak? Itu kaedah kita macam mana? Asal pada mubtada itu isim ma'rifah dan asal pada khabar itu isim nakirah. Itu kaedah. Baik, tengok. Ra'aitu tifla syuja'an. Nak kata melihat tu nanti dulu. Tengok terjemah makna. Kadang-kadang dengan makna sangka pun boleh. Tapi hakikat sebenarnya bukan maksud melihat dengan mata kepala tu, tidak. Sangka oleh aku akan budak itu seorang yang berani. Boleh juga. Dengan mana zonan tu. Ataupun kita kata yakin oleh aku. Boleh juga. Yakin oleh aku kanak-kanak itu seorang yang berani. Boleh juga. Dengan mana yakin. Ro'a dengan mana yakin. Lepas tu kita banyak makna. So kalau ro'a tu macam, kalau ro'a tu macam yang ni lah dalam konteks ni. Macam makna macam pada pandangan saya, boleh? Pandangan saya. In my opinion. Itu kalau pandangan saya tu, dia pandangan tu maksudnya dengan sangka lah. Pandangan tu lah. Ustaz, firasat. Firasat lah. Maksud pandangan tu yakin ke, sangka ke, macam tu lah. Pandangan saya lah. Kalau dalam English, kita kata macam in my opinion, macam tu. Yalah. Tapi dia tak kata see kan. My see, dia tak sebut kan. Dia cakap apa-apanya kan. Tapi Arab dia boleh beza. Kalau ro'a tu kalau dia menasabkan 2 maf'ul, kita tahu lah ro'a tu dengan mana akhwat bagi zonna. Tapi kalau ro'a dengan mana maf'ul dia menasabkan 1 maf'ul, itu dengan mana melihat dengan mata kepala. Itu lain pula. Contoh kalau yang ro'a tu 1 tu, sini contoh dia. Ni buat saya contoh sesuatu Ra'aitu Zaidan. Ini melihat dengan mata kepala. Melihat oleh aku akan Zaid. Dengan mana apa? Asalnya ra'aitu dengan absartu. Ini maksud dia. Absartu. Maksud melihat aku. Ini maf'ul muta'addi dipanggil maf'ul yang pertama je. Bukan akhwat bagi zona Ra'aitu yang kedua ni, ra'aitu Zaidan. Ini bukan saudara bagi zona. Sebab kalau saudara bagi zona, dia menasabkan 2 maf'ul. Tu kena ingat, ajarana. Kalau orang tanya kalau melihat dengan mata kepala tu dengan mana? Absartu. Ni makna dia sebenar. Ra'aitu dengan mana? Absartu, melihat aku. Kan basar kan melihat dengan mata. Nampak lagi tu Ajar Faridah? Nampak Ustaz. Ni kena tulis. Ra'aitu Zaidan. Melihat aku akan Zaid.
Dia tak sama tadi. Ra'aitu tifla syuja'an, melihat oleh aku akan kanak-kanak yang berani. Itu bukan maksud melihat. Itu dengan mana? Ada banyak makna. Yakin oleh aku kanak-kanak itu seorang yang berani. Sangka oleh aku kanak-kanak itu seorang yang berani. Itu banyak makna. Pandangan dalam hati. Tapi tak mau cerita lah musyahadah kan. Ini bukan mat tasawuf tapi nak cerita tu lah. Ada pun yang kedua, ra'aitu Zaidan. Melihat oleh aku akan Zaid. Lama. Tak ada cerita. Lama saya ada telefon tadi. Okey. Kalau ra'aitu Zaidan, melihat oleh aku akan Zaid, itu dengan mana absar tu. Tapi kalau ra'aitu di sini ni ada banyak mana. Zonan tu boleh. Makna apa lagi? Yakin boleh. Zonan tu boleh. Menganggap boleh Ustaz? Menganggap. Boleh je kalau bahasa kita Melayu tu menganggap. Saya menganggap kanak-kanak tu sebagai dia. Tapi yang penting bukan dengan pandangan mata. Kalau pandangan mata ni bawah ni. Ra'aitu Zaidan absar tu. Tu pandangan mata. Selain daripada pandangan mata, dia panggil akhawat bagi zonna. Tu yang cerita dia. Nampak lagi? Ajar Zahira. Menduga pun boleh kan Ustaz? Menduga. Boleh je, tak kisah. Asalkan bukan dengan mata kita, itu dia. Ni saya dah bagi kaedah dah ni. Kalau ra'aitu Zaidan, dia muta'adi satu maf'ul. Dia bukan dua pun. Melihat oleh aku akan Zaid. Kita dah faham dah. Melihat tu mesti melihat dengan mata kepala. Tapi kalau atas ni, ra'aitu tiflan syuja'an. Kita tahu dia ada dua maf'ul. Senang nak cam. Kalau dalam Quran begitu juga. Cam kata di sini bukan melihat dengan mata kepala. Melihat dengan mimpi ke. Tak kira lah. Sangka ke apa dan sebagainya. Dah kasi tahu. Nampak lagi aja saya dah. Kalau buku saya Ustaz, Ya, faham. PL hati, perbuatan yang tidak melibatkan anggota luar. Macam mana kan? Kalau buku saya dia cakap ini PL hati, perbuatan yang tidak melibatkan anggota luar. Boleh. Sebab tu dia panggil af'alul qulub. Tapi saya tak mau bahas sebenarnya. Sebenarnya memang dia masuk af'alul qulub sebenarnya. Buku saya ada tulis pasal dua bahagian tu. Itulah. Tapi saya mak dia af'alul qulub dengan af'alul tapi saya tak mau bahas pembahasan tu. Dia ada banyak lagi sebenarnya. Tapi ini sebahagiannya. Kalau saya tulis banyak lagi tu dia masuk banyak. Wa'adat tu apa semua. Tapi yalah kita ni kecil kan. Jadi kita bahas yang penting-penting je lah. Tak mau bahas kalau af'alul qulub tu memang dia masuk af'al bak hati. Macam tadi za'am tu semua bak hati. Dia panggil af'alul qulub, perbuatan hati. Dia ada dua sebenarnya pembahagian dia. Kita akan ini dia ada tulis dua bahagian. Ada Ustaz dua. Ada. Satu lagi apa? Satu dia kata fi'il menjadi, mengubah dari satu sifat kepada sifat lain. Dia tanya af'alus sorah. Mana? Dia panggil apa? Kalau saya amat. Af'alus soriin. Maksud menjadi. Itu lain pula tu. Dia panggil af'alut tasyir. Dia tak tulis bahasa Arab kat ini. Af'alut tasyir. Ada dia bahasa Melayu je. Dia mana ja'ala, takhadha, wahaba. Ja'ala radda, ittakhadha.
ittakhadha sayyara wahaba. Itu je 4 je bagi. Betul tak? Dia bagi 4 je. Ja'ala radda ittakhadha sayyara. Satu lagi dia tak sebut wahaba tu ada. Okey. Baik. Tapi saya tak mau sebut yang tu lah. Sebab dalam kitab Matan Jumiah ni wahaba tak ada. Kita ambil yang penting lah. Itu tunggu kitab-kitab yang besar sikit. Itu kena bagi tahu takrif sekali tu. Kena bagi contoh sekali. Baik. Kemudian dia kata lagi pula wa alim tu. Wa alim ni jangan kita faham. Mengetahui aku bukan masa tahu Alim tu pun banyak juga. Yakin pun boleh. Baik, saya padam. Jarona, bagi satu contoh alim tu. Saya punya suka sikit. Boleh juga. Ustaz. Okay. Alim tu Zaidan Fadilan. Fadilan. Fa alif dot lam alif. Ya. Betul, okey. Alim tu Zaidan Fadilan. Keberapa? Keempat Ketiga, keempat? Keenam. Oh, keenam, sorry. Alim tu Zaidan Fadilan. Alim tu. Jangan, kalau terjemah mengetahui tu tak berapa tepat. Alim tu bukan bermakna araf tu bukan makna tahu. Macam tadilah, ro'a bukan dengan makna absar. Bukan absar tu. Dia alim tu ada satu lagi contoh alim tu gini. Alim tu apa contoh? Mengetahuilah oleh aku ilmal faraidi. Ilmal fikhi. Contohlah saya beri contohnya ni. Nak bagi beza je. Ni lain. Ni alim tu dengan mana apa? Araf tu. Alim tu ilmal fiqhi. Apa tu? Mengetahui aku akan ilmu fiqah. Ni lain, mengetahui. Adapun alim tu yang atas tu sangka oleh aku. Soalan tu pun boleh. Yakin pun boleh. Yakin oleh aku. Alim tu. Ni perbuatan hati ni. Af'alul qulub. Perbuatan hati. Sangka oleh aku akan Zaid itu seorang yang lebih fadil. Seorang yang lebih, seorang yang hebat. Kalau bahasa moden hebat lah. Orang yang lebih. Lebih utama. Yang utama. Tak dengar? Dengar lagu. Yang utama. Yang utama boleh. Yang utama boleh. Jadi alim tu beza senang aja Barilah. Senang je nak beza. Kalau alim tu, kalau kita tengok ayat, dia menasabkan dua maf'ul, secara automatik dalam fikiran kita tahu dah. Ini akhwat bagi zona. Tu je. Bila akhwat bagi zona, kita tahu dah. Ini maksud dia dengan mana sangka, yakin ataupun syak ke tak kisahlah. Tapi kalau jumpa yang bawah ni, alim tu ilma fiqhi, dengan mana araf tu, mana tahu. Tahu oleh aku akan ilmu fiqah. Dia tak banyak dua maf'ul lah. Satu maf'ul saja. Nampak lagi? Tu dia.
Habis. Kemudian wa wajadtu. Wa wajadtu. Ini pun panjang lagi. Lagi kan saya kena baca doa nak kahwin. Dekat depan rumah saya ni. Jadi lambat pula. Janji pukul 12.30. Dia kena buat standby jugalah saya pun. Tak boleh terberhenti sekali. Esok tersambung lagi Tak mahu saya bercakap awal sikit 2-3 minit. Problem Ustaz. Depan rumah ni ada buat kenduri kahwin. Dia minta saya apa? Tolong baca doa dekat rumah dia. Doa anak dia nak kahwin. Nak kena tengok doa orang kahwin ni pula. Kena telaah dulu. Nak buat ayat lagi. Ustaz yang tadi ni apa? Sangka oleh aku Zaid itu apa? Fadilan tu? Fadilan ni orang yang lebih. Orang yang lebih. Okay, terima kasih. Orang yang lebih ni maksudnya orang yang hebat ke. Tak kisahlah terjemah moden je itulah hebat. Fadil. Kan kata Fadilatul Syekh. Yang utama Ustaz. Yang utama pun boleh. Tahu apa? Yakin oleh aku Zaid tu orang yang utama. Jadi tengoklah ayat tu kena bantu pada ayat terjemahan cakap utama tu Fadil. Al-Fadil Al-Ustaz. Kan kata Al-Fadil yang lebih iaitu Ustaz. Kan selalu sebut dengan Al-Fadil kan? Al-Fadil tu apa? Orang lebih. Orang yang hebat, orang yang lebih. Kan selalu kata Al-Fadil Al-Ustaz Al-Syaikhu. Ustaz kadang-kadang kata fadilat solat apa? Kelebihan solat. Fadilat, kelebihan. Apa? Kelebihan apa tak? Fadilat solat Jumaat. Fadilat tu apa? Tapi tu kan isim fa'il lah. Fadilat tu dia panggil apa? Masdar. Kelebihan. Tapi kita terjemah kelebihan tak cakap yang lebih. Kelebihan pula. Kelebihan solat Jumaat. Fadilat. Asal ada fadalah tu lah. Ni habis itu. Nanti tersambung esok. Ustaz, jap nak tanya. Tak habis lagi. Cepat. Kalau alim tu kita tukar dia punya dhamir tu jadi alimna ke alim. Ya tak boleh. Dia kalau jadi boleh. alim kalau jadi alimna tu dia kalau dia memang datang alim tu. Kalau alimna tu boleh jadi dia nasab pada maf'ul yang pertama je. Oh, dia bukan dalam itulah zannan akhawatuha bukan. Dia bukan masuk dalam zona. Dia khusus untuk ni, khususiat dia ni. Mesti tu lah. Tu. Mesti tu je. Untuk tu je. Kalau alimna tu itu maf'ul pertama. Dia menasab maf'ul pertama. Dah habis, berhenti dulu Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Banyak. Selamat cuti semua Tiap-tiap hari cuti dah. Sama je hari ni pun.